pengenalan kepada aktiviti fizikal di kalangan pesakit diabetes lah. Okey, aktiviti fizikal memainkan peranan penting dalam pengurusan diabetes bagi pesakit DM. Senaman yang konsisten membantu mengawal gula lah dalam darah, tapi juga meningkatkan kesihatan, mengurangkan komplikasi dan memperbaiki kualiti hidup. Merujuk kepada garis panduan amalan klinikal yang memberikan rekomendasi berdasarkan bukti yang profesional kesihatan. Dalam konteks aktiviti fizikal, CPG seringkali menggariskan kepentingan senaman aktiviti fizikal dalam berbagai keadaan kesihatan lah, termasuk pesakit diabetes, penyakit kardiovaskular, obesiti. Berikut adalah ringkasan mengenai aktiviti fizikal menurut CPG lah. Okey, ini adalah rekomendasi utama untuk aktiviti fizikal. Pertama, garis panduan umum lah. Dewasa disarankan untuk melakukan sekurang-kurangnya 150 menit senaman aerobik lah setiap minggu yang dibahagikan kepada sekurang-kurangnya 3 hari lah, tanpa lebih dari 2 hari berturut. Sebagai alternatif disarankan sekurang-kurangnya 75 menit senam aerobik setiap minggu. So kita ada 3 aktiviti senaman fizikal lah yang kena rekomen. Pertama, senaman aerobik, aktiviti penguat otot, dan juga senaman fleksibel dan keseimbangan. Apakah rekomendasi khusus untuk diabetes? Okey, jom ikut saya. Untuk individu dengan diabetes mellitus jenis 2, aktiviti fizikal secara teratur adalah penting untuk menguruskan paras glukosa darah, meningkatkan sensitiviti insulin dan mengurangkan risiko komplikasi. Gabungan senaman aerobik dan penguatan otot seringkali disarankan untuk manfaat kesehatan yang optimum. Seterusnya, pertimbangan keselamatan. Pesakit perlu digalakkan untuk memulakan dengan perlahan dan secara beransur-ansur, meningkatkan intensiti dan durasi senaman, terutama jika mereka baru kepada aktiviti fizikal atau telah lama tidak aktif. Selain itu, adalah penting untuk memantau paras glukosa darah sebelum dan selepas senaman, terutamanya bagi individu dengan diabetes untuk mencegah hypoglycemia. Seterusnya, pendekatan individu. Rancangan aktiviti fizikal harus disesuaikan dengan keutamaan, kemampuan, dan keadaan kesihatan individu. Juga mengambil kira sebarang kontraindikasi atau kebimbangan perubahan. Dan yang terakhir, promosi gaya hidup aktif. CPG sering menekankan kepentingan mengintegrasikan aktiviti fizikal ke dalam rutin harian seperti berjalan kaki atau berbasikal ke tempat kerja, menggunakan tangga daripada lift dan menyertai sukan rekreasi. Okey, ini adalah garis panduan untuk bertujuan menggalakkan penjagaan kesihatan untuk promosikan aktiviti fizikal sebagai aspek asas dalam penjagaan pesakit. Contohnya meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk maklumat yang lebih spesifik adalah lebih penting untuk merujuk kepada CPG yang tertentu berkaitan dengan konteks anda. Contohnya pengurusan diabetes, kesihatan kardiovaskular kerana ia mungkin mengandungi rekomendasi tambahan atau yang bersesuaian. So, kenapa aktiviti fizikal penting untuk diabetes? Jom ikut saya. Okey, terdapat 5 kepentingan aktiviti fizikal untuk pesakit diabetes lah. Yang pertama, ia boleh mengawal faras gula. Senaman membantu otot menggunakan glukosa untuk tenaga yang boleh menurunkan faras gula dalam darah. Ia amat penting bagi pesakit diabetes type 2 di mana sensitiviti insulin sering berkurangan. Yang kedua, untuk meningkatkan sensitiviti insulin. Aktiviti fizikal meningkatkan kepesanan insulin untuk membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih baik dan dapat mengurangkan insulin ataupun ubat oral. Okay. Untuk yang ketiga, ia boleh meningkatkan kesihatan jantung. Pesakit diabetes mempunyai risiko untuk lebih tinggi untuk mendapat penyakit kardiovaskular. Senaman kardiovaskular seperti berjalan kaki, berlari ataupun berenang boleh membantu meningkatkan kesihatan jantung serta mengurangkan tekanan darah dan memperbaiki kolesterol. Okey, untuk yang keempat pula, ia berfungsi untuk menurunkan berat badan lah. Obesiti adalah faktor risiko utama untuk type 2 DM. Aktiviti fizikal membantu membakar kalori, menyokong penurunan berat badan dan mengekalkan berat badan yang ideal dan seterusnya membantu mengawal diabetes. Okey, untuk yang kelima pula, mengurangkan risiko komplikasi. Seperti yang kita tahu, senaman boleh mengurangkan risiko komplikasi jangka panjang seperti neuropati, iaitu kerosakan saraf, penyakit kardiovaskular, vaskular periferi dan masalah buah pinggang.
Jadi ini adalah jenis-jenis aktiviti fizikal yang sesuai untuk pesakit diabetes seperti senaman aerobik, senaman kekuatan, latihan flexibility dan juga latihan keseimbangan. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa jenis senaman pun, pastikan kita mengambil langkah berhati-hati sebelum mula bersenam. Yang pertama adalah dapatkan nasihat daripada doktor. Pesakit diabetes perlu mendapatkan nasihat doktor sebelum melakukan sebarang program senaman, terutamanya jika ada komplikasi seperti penyakit jantung ataupun diabetic foot. Selain pada itu, pesakit juga perlu memeriksa gula di dalam darah mereka. Pesakit perlu memeriksa paras gula sebelum atau selepas senaman untuk memastikan ia berada dalam julat yang selamat. Gula yang terlalu rendah yang kita panggil sebagai hypoglycemia atau terlalu tinggi hyperglycemia boleh berlaku semasa atau selepas senaman. Selain daripada itu juga, kegunaan kasut yang sesuai adalah sangat penting bagi pesakit diabetes di mana mereka perlu memakai kasut yang menyokong dan sesuai untuk melindungi kaki daripada luka atau kecederaan, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah neuropati. Selain daripada itu juga, hydrate dengan cukup di mana pesakit perlu kekal hydrate semasa bersenam untuk mengelakkan dehidrasi yang boleh menjejaskan kawalan gula dalam darah. Apa-apa pun jua jenis senaman yang kita lakukan, kita mesti mulakan dengan perlahan-lahan. Pesakit yang baru memulakan aktiviti fizikal perlu mula dengan intensiti yang rendah dan secara beransur-ansur meningkatkan tempo dan juga intensiti senaman. So, kesimpulannya adalah aktiviti fizikal ni dalam pengurusan diabetes dengan senaman yang teratur, pesakit boleh mengawal paras gula dengan lebih baik, meningkatkan kesihatan keseluruhan, mengurangkan risiko komplikasi jangka panjang. Penglibatan aktiviti dalam fizikal juga membantu pesakit merasa lebih bertenaga, sehat dan meningkatkan kualiti hidup. Itu bukan Puan Ros ke? Hai Puan Ros, ada temu janji hari ni ke? Ya, khabar baik. Hari ni saya datang nak appointment, ada temu janji. Oh, dah lama tunggu sekejap ya. Ada buku klinik. Nah, ni saya punya kad. Okey, saya cek dulu. Okey. So Puan Ros ada temu janji dengan klinik kencing manis hari ni. Okey, tunggu sebentar ya. Nanti saya panggil doktor di dalam lah. Haralina, kita ada passion. Ingat tak Puan Ros? Yang bawa bakul, yang fasih tu. Nah, nanti kau jumpa lah dia. Okey, terima kasih. Puan Ros, boleh masuk. Puan Ros. Selamat pagi Puan Ros. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf lama menunggu tadi. Maaf ya Puan, lambat menunggu tadi. Bagaimana keadaan Puan hari ini? Adakah paras gula Puan terkawal? Selamat pagi. Gula saya masih tak begitu stabil. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Saya ikut yang kamu cakap hari tu, tapi mungkin tak cukup. Dah lah saya ni jarang bersenam. Mungkin sebab tu lah. Oh, ya itu mungkin salah satu sebabnya. Aktiviti fizikal adalah salah satu komponen penting dalam pengurusan diabetes. Senaman bukan saja membantu menurunkan paras glukosa dalam darah, tapi juga meningkatkan kesehatan jantung dan mengawal berat badan. Adakah Puan Ros tahu tentang kepentingan senaman untuk pesakit diabetes? Saya dengar juga senaman tu penting, tetapi saya tidak pasti bagaimana ia berkaitan dengan diabetes. Belumlah, saya juga takut bersenam, takut gula saya turun dengan cepat nanti. Oh, bagus Puan bertanya. Senaman membantu otot menggunakan glukosa untuk tenaga. Ini membantu menurunkan paras glukos dalam darah dan meningkatkan kepekaan insulin. Selain itu, senaman membantu mengawal berat badan, meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangkan tekanan darah
Semua ini sangat penting untuk pesakit diabetes. Tapi saya faham kebimbangan Puan tentang hypoglycemia. Jadi penting untuk Puan tahu cara bersenam dengan selamat. Betul. Saya risau gula tu terlalu turun dengan rendah semasa bersenam. Apa yang patut saya buat nanti ya? Bagus Puan Ros tanya. Sebelum bersenam, periksa paras gula terlebih dahulu. Jika terlalu rendah, ambil makanan ringan. Selepas tu, Puan Ros jangan bersenam jika gula terlalu tinggi. Contohnya, bacaan dia lebih dari 16 kerana ia boleh meningkatkan risiko masalah kesihatan lain. Selain itu, saya cadangkan Puan mulakan dengan senaman yang ringan dan konsisten lah. Contohnya, berjalan dalam tempoh selama 30 minit lah. Sehari boleh memberi kesan besar terhadap kawalan gula darah Puan lah. Senaman aerobik contohnya berjalan, berenang atau berbasikal adalah baik untuk pesakit diabetes juga. 30 minit sehari? Itu saya rasa boleh dilakukan. Tapi saya juga dengar tentang senaman kekuatan. Adakah itu sesuai untuk saya? Maklumlah. Ya, senaman kekuatan juga sangat baik untuk Puan. Latihan menggunakan dumbbell ringan, band rintangan atau berat badan sendiri membantu meningkatkan otot dan otot yang lebih kuat membantu badan menggunakan glukosa dengan lebih baik. Puan boleh mulakan dengan 2 atau 3 kali seminggu. Selain itu, Puan boleh buat latihan flexibility seperti yoga atau regangan. Dia dapat membantu memperbaiki keseimbangan dan mengelakkan kecederaan lah. Terutamanya jika seseorang itu mempunyai masalah neuropati. Masalah neuropati itu adalah kerosakan saraf lah Puan, yang biasa berlaku pada pesakit diabetes. Baik, saya akan cuba. Ada apa-apa lagi kah yang saya perlu perhatikan semasa bersenam? Ya, pastikan Puan Ros pakai kasut yang sesuai untuk lindungi kaki Puan lah. Kasut yang menyokong kaki dengan baik boleh mengelakkan luka atau kecederaan, terutamanya jika Puan ada masalah neuropati lah. Juga pastikan untuk kekal hidrat semasa senaman dan berehat jika terlalu letih. Mulakan perlahan-lahan dan tingkatkan intensiti secara beransur-ansur lah. Oh, saya faham sekarang. Jadi saya perlu periksa gula dulu sebelum dan selepas bersenam ya. Pakai kasut yang bersesuai dan mulakan dengan perlahan-lahan. Saya akan cuba dan akan jadi lebih aktif. Bagus Puan. Puan Ros ingat kunci kepada keberkesanan senaman adalah konsistensi. Mulakan dengan langkah kecil seperti berjalan dan kemudian perlahan-lahan cuba jenis senaman lain lah seperti senaman kekuatan. Jangan lupa untuk buat pemeriksaan berkala dan sentiasa perhatikan tahap gula sebelum dan selepas senaman lah. Jika ada apa-apa masalah atau soalan, datang jumpa saya atau dokter lah. Oh, begitu. Okey, terima kasih Dresa atas banyak nasihat hari ini. Saya rasa lebih yakin dengan untuk mulakan senaman. Sama-sama Puan, saya gembira Puan Ros bersemangat. Dengan senaman yang betul, Puan boleh mengawal diabetes dengan lebih baik dan hidup dengan lebih sihat. Jumpa lagi dalam sesi pemeriksaan nanti ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, video yang Anda telah saksikan tadi adalah satu tanggung jawab kami sebagai diabetes educator. Kami memberi pengetahuan tentang kepentingan aktiviti fizikal dan pengurusan diabetes, menjelaskan jenis senaman yang sesuai seperti senaman aerobik, kekuatan, dan flexibility lah. Selain itu, menekankan aspek keselamatan seperti pemeriksaan gula darah, penggunaan kasut yang sesuai, dan penghidratan lah. Itu dehidrasi, kekalkan dehidrasi Anda.